menyegerakan hidupnya hati ialah zikir. Sebab itu Ibnu Athaillah menyebutkan zikir itu ada 4 peringkat. Zikir ghaflah, kita berzikir hati kita tetap tidur, tetap lalai, tetap mati. Bila Allah ubahkan, beri rahmat dan nikmat kepada kita, diubahlah hati kita daripada ghaflah kepada yaqadah. Hidup hati kita, hidup hati kita dan hidup tubuh kita. Bila hati kita ini hidup yaqadah, tuan-tuan, maka kita akan dapat memahami perkara-perkara yang sulit-sulit, perkara-perkara yang maknawi yang biasa kita tak boleh faham. Tetapi yaqadah ni sudah digunakan, sudah disalahgunakan oleh setengah orang. Yaqadah yang begitu murni disalahgunakan dengan makna-makna yang lain daripada yang sebenar. Kerana bila seorang itu diubahkan hatinya daripada ghaflah kepada yaqadah, sedar hatinya, hidup hatinya, berarti Allah SWT kurniakan dalam hati orang tu nur intibah atau nur yaqadah. Maka pada masa itu hati itu mudah menerima berbagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah memahami perkara-perkara yang maknawi yang sebelumnya tak dapat dipahami. Tapi itulah ditukarkan makna yang murni ini dengan makna-makna yang yang salah, makna-makna yang menyesatkan, makna-makna yang mengandungi unsur-unsur pemikiran yang menyeleweng daripada yang sebenar. Yaqadah itu digunakan misalnya sebagaimana yang kita maklum, bila sebut yaqadah itu diartikan menemui seseorang dalam keadaan jaga, terutamanya menemui Nabi, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, yaqadah. Dia sebut yaqadah saja, maknanya menemui tokoh-tokoh tertentu, terutamanya Nabi Muhammad. Kalau dalam tarekat Naqsabandi misalnya menemui Syekh Ba'uddin Naqsabandi, kalau murid-murid Imam Ishaq dia menemui Imam Ishaq. Selain daripada itu, tuan-tuan, ada dinamakan majlis yaqadah. Majlis yaqadah. Majlis yaqadah ni satu majlis zikir yang khusus di mana orang yang membawa, yang memimpin zikir pada majlis itu, dia anggap dapat membaca keadaan hati hadirin dan hadirat, takat mana dosanya, diterima ke tidak, taubat dia berapa banyak lagi perlu dia bertaubat, berapa puluh ribu lagi untuk dilaporkan pada masa akan datang bila diadakan majlis yaqadah lagi. Juga dalam majlis yaqadah ni
dikatakan ada berlakunya dialog pemimpinnya dengan Rasulullah atau dengan tokoh-tokoh tertentu. Sebenarnya yaqadah yang dimaknakan dengan makna-makna sedemikian adalah menyimpang daripada maksudnya yang sebenar. Memanglah sudah diijtihadkan oleh para ulama bahawa menemui Rasulullah SAW dalam keadaan jaga itu harus, dalam keadaan mimpi pun harus, dalam keadaan jaga pun harus. Ini dibincangkan panjang lebar, tak habis-habis. Tapi kita boleh simpulkan, boleh katakan semua ulama mengatakan bahawa bertemu Rasulullah SAW saya jaga ni atau dalam mimpi adalah dalam apa yang mereka sebutkan min babin dayyikin, min babin dayyikin, termasuk dalam perkara-perkara yang sangat sukar berlaku, jarang berlaku. Sukar berlaku, jarang berlaku. Lawan daripada babin dayyikin tu ya babin wasi'in, pintu yang luas. Apa maksud babin dayyikin? Babin dayyikin, pintu yang sempit. Maksudnya ialah menemui Rasulullah atau tokoh-tokoh tertentu tu walaupun mungkin berlaku, harus berlaku, tapi sangat sukar berlaku, jarang berlaku. Jadi kalau sudah menjadi sebaliknya, pintu yang sempit sudah menjadi pintu yang luas-luasnya. Apa maksud pintu seluas-luasnya? Selalu dia berjumpa Rasulullah. Setiap zikir Khamis malam Jumaat memang bertemu Rasulullah datang. Walaupun sebulan sekali pun, itu selalu. Yang dimaksudkan min babin dayyikin itu mungkin sepanjang hidup dia sekali saja. Perkara yaqadah ni nampak tokoh-tokoh tertentu, bukan saja Rasulullah SAW. Ini menjadi satu punca kesesatan. Jarang berlaku, sangat jarang berlaku, susah berlaku. Harus tapi sukar, sangat jarang berlaku. Mungkin sepanjang hidup kita sekali. Kerana nampak-nampak seperti ini termasuklah dalam karamah suwariyah, kekeramatan yang berkaitan dengan nampak-nampak, ataupun termasuk dalam karamah mukasyafah, kekeramatan nampak-nampak yang perkara yang sepatutnya tak boleh dilihat, sesudah Allah kasyafkan maka nampak. Tapi ini termasuklah mukasyafah suwariyah, karamah mukasyafah suwariyah. Sayyidina Abu Bakar dan juga Khandalah dikurniakan oleh Allah nampak surga dan neraka, nampak alam akhirat.
Tapi bila mereka ini balik ke rumah, cuba lagi nak lihat, tak berlaku. Cuba lagi, tak berlaku. Cuba lagi, tak berlaku. Jadi Abu Bakar dan Hanzalah dia rasa apa, susah hati. Mungkin masing-masing ya, Abu Bakar dan Hanzalah masing-masing merasakan mungkin kerana disebabkan hati mereka kotor dengan dosa-dosa, maka mereka tak boleh nampak lagi. Lalu kedua-duanya segera bertemu Rasulullah. Bila dah bertemu pada Rasulullah SAW, menceritakan hal keadaan yang berlaku, maka Rasulullah SAW memberi jawapan dengan sabdanya. Inilah sabda Rasulullah. Hadis ini kita boleh pegang sebagai panduan. Sama saja nampak alam akhirat ke, nampak surga, nampak neraka, nampak Nabi, nampak Syekh Ba'udin ke, nampak Imam Ishaq ke, nampak Syekh Idris, Syekh Ahmad bin Idris ke, nampak siapa-siapa lah, sama. Ini termasuk dalam mukasyafah suwariyah. Jadi akhirnya Rasulullah SAW bersabda dengan sabdanya yang terkenal. Ini ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Kerana itu boleh dikatakan sebagai hadis muttafaq alaih, hadis yang disepakati antara Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Walladhi nafsi biyadi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri la safahatkumul malaikatu fi furusikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalah sa'atan. Wahai Abu Bakar, wahai Hanzalah, demi Allah yang diriku di dalam kekuasaannya, kalaulah kamu berdua tetap berada dalam keadaan seperti kamu berdua berada di sisi aku dahulu itu, dan kamu berdua tetap dalam zikir, nescaya malaikat akan bersalam-salaman dengan kamu berdua di mana-mana pun kamu berada, di rumah ke, di jalan ke. Akan tetapi ya Hanzalah, perkara seperti itu berlaku apabila dikehendaki oleh Allah pada masa-masa, saat-saat, ketika-ketika yang Allah kehendaki. Sangat-sangat jarang berlaku. Kerana asalnya Sayyidina Abu Bakar dan Hanzalah dia nampak alam akhirat, nampak surga dan neraka ketika bersama-sama Rasulullah. Bila balik ke rumah tak boleh nampak. Cuba lagi tak boleh, cuba lagi tak boleh. Ini menunjukkan bahawa karamah itu bukan kebolehan, bukan perkara kasbi, bukan perkara yang diusahakan. Karamah itu adalah wahabi, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana kurniaan, maka berlaku apabila Allah kehendaki. Tak boleh dijangka.